Assalamualaikum dan salam sejahtera yang saya hormati Dr. Nasirin bin Abdillah selaku pensyarah mitologi dan sahabat-sahabat saya sekalian. Perkenalkan saya dan Yang Puteri Elisa binti Riasnil C19A0079 ingin membentangkan laporan akhir saya yang bertajuk bincangkan beberapa mitos tempatan berserta aplikasi teori dan contoh-contoh yang relevan. Pada bahagian pengenalan, mitologi membawa maksud kepada kajian berkenaan mitos atau himpunan mitos seperti mitologi Yunani. Mitologi juga merangkumi beberapa jenis cerita lain seperti agenda dan cerita rakyat. Cerita rakyat bersifat prosa yang diasosiasikan dengan kepercayaan agama. Menurut Muhammad Firdaus Cik Yaakob 2015, cerita rakyat sesuai dijadikan medium untuk merungkai soal kebudayaan, pemikiran, cara hidup, kepercayaan, adat istiadat dan impian masyarakat Melayu terdahulu. Pekaji menggunakan teori mitos yang tersendiri daripada teori mitos rasional, teori mitos fungsional, teori mitos struktur dan teori mitos psikologi. Pada bahagian persoalan kajian ini membataskan antaranya ialah beberapa persoalan kajian iaitu apakah mitos tempatan berdasarkan pengaplikasian teori mitos. Yang kedua, bagaimanakah aspek-aspek mitos tempatan berdasarkan pengaplikasian teori mitos. Seterusnya, pada bahagian objektif kajian pula mengenal pasti mitos-mitos tempatan berdasarkan pengaplikasian teori mitos. Yang kedua adalah menganalisis aspek-aspek mitos tempatan berdasarkan pengaplikasian teori mitos. Selain itu, pada bahagian metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data agar mampu menjelaskan bukti-bukti yang kukuh dan boleh menyokong sesuatu kajian yang dikaji. Pekaji juga akan menggunakan reka bentuk kualitatif iaitu melibatkan kaedah kepustakaan dan teks. Sebagai contoh, artikel, jurnal, tesis para sarjana, buku, kertas kerja dan sumber internet yang berkaitan dengan ciri-ciri teori mitos dalam cerita mitos tempatan. Kaedah kajian yang meneliti ciri-ciri teori mitos dalam cerita mitos di Malaysia. Pengkaji telah memilih teori mitos. Terdapat 4 bahagian dalam teori mitos iaitu teori mitos rasional, teori mitos fungsional, teori mitos struktur dan teori mitos psikologi. Pada bahagian analisis yang pertama iaitu cerita mitos asal-usul nama Rembau diaplikasikan dalam teori mitos rasional. Pada petikan pertama, penduduk kampung mengeluh kerana pokok merbau yang besar itu tidak dapat ditumbangkan meskipun telah hampir 40 orang yang turut membantu untuk menebang pokok tersebut. Oleh itu, penduduk kampung telah mengadu kepada seorang bomoh yang paling handal di kalangan mereka. Dan setelah bomoh itu melihat pokok tersebut, maka bomoh itu menyuruh orang-orang asli itu untuk mendaki Gunung Datuk sehingga sampai ke kemuncak. Kemudian mereka hendaklah meminta izin dari penunggu gunung tersebut untuk menebang pokok merbau tua itu. Hari keesokannya, terdapat beberapa orang asli mendaki Gunung Datuk dengan membawa pelbagai persembahan untuk diberikan kepada penunggu yang dipercayai berada di puncak gunung tersebut. Tetapi alangkah terperanjatnya mereka bila melihat pokok merbau tua yang amat besar dan tinggi itu sudah pun tumbang menyembah bumi. Berdasarkan petikan di atas, penduduk lebih mempercayai alam untuk mereka menyembah bagi kelangsungan kehidupan. Perkara ini jelas membuktikan bahawa teori mitos rasional terdapat dalam cerita mitos asal-usul nama Rembau. Seterusnya, dalam cerita jenaka asal-usul nama Minangkabau pula diaplikasikan dalam teori mitos fungsional. Pada petikan 2, sewaktu Raja Kepulauan Jawa ingin melakukan peperangan bersama Raja Nur Alam kerana ingin menjajah negara itu, maka Tok Pepatih telah mencadangkan supaya diadakan pertandingan melaga kerbau antara kerbau Raja Kepulauan Jawa dengan kerbau Raja Nur Alam. Dan penduduk setempat telah menyediakan seekor anak kerbau dan anak kerbau itu dibiarkan kelaparan dan kehausan semalaman. Seterusnya, kemenangan diperolehi dari Raja Nur Alam hasil dari muafakat masyarakat. Di sini kita dapat melihat masyarakat pada masa itu saling membantu demi menjaga kesejahteraan di negara itu. Berdasarkan petikan di atas, cerita mitos ini telah membuktikan masyarakat pada masa itu saling membantu demi menjaga kesejahteraan negara itu.
Kini kita dapat melihat Raja Nur Alam amat mengutamakan keselamatan penduduk kampung kerana tidak mahu berperang dengan pihak lawan. Perkara di atas jelas menunjukkan teori mitos fungsional berhasil mengaitkan dengan cerita mitos asal-usul nama Minangkabau. Seterusnya, kajian cerita mitos Puteri Pucuk Kelumpang diaplikasikan kepada teori struktur. Dalam petikan ketiga, setelah sampai masanya, maka isteri bangsawan itu pun melahirkan seorang anak perempuan yang sungguh comel. Dia merasa susah hati bila teringat pesanan suaminya jika melahirkan anak perempuan mestilah dibunuh. Tetapi isteri bangsawan itu hanya meletakkan anak perempuannya yang comel itu ke dalam hutan. Seterusnya, pada petikan keempat pula, suatu hari, kedua pembantu itu mengajak tuannya pergi ke Pulau Pinang, iaitu sebuah pekan di Minangkabau, bagi menguruskan perniagaan. Pada mulanya, bangsawan Serial tidak bersetuju kerana isterinya sedang sarap mengandung dan menunggu masa untuk melahirkan anak. Namun pembantu bangsawan Serial mula menghasut untuk membunuh anak perempuan yang bakal dilahirkan oleh isteri bangsawan Serial kerana membawa malang dalam kehidupan mereka. Berdasarkan petikan 3 di atas, isteri bangsawan cuba untuk menjadi baik di depan suaminya dengan mengikuti segala perintah termasuk membuang anak perempuannya itu kerana membawa nasib malang dalam keluarga. Di sisi buruk isterinya itu, isteri bangsawan itu sanggup membiarkan anaknya di dalam hutan seorangan demi menjaga hati suaminya. Manakala berdasarkan petikan 4 di atas, pembantu bangsawan Serial di sisi baiknya mereka amat taat dengan perintah majikannya itu. Namun di sisi buruk, mereka cuba untuk menghasut bangsawan Serial untuk membunuh anak perempuannya itu kerana membawa nasib malang dalam keluarga. Perkara ini jelas membuktikan teori mitos struktur boleh diaplikasikan ke dalam cerita mitos Puteri Pucuk Kelumpang. Akhir sekali, pada bahagian cerita mitos Danau Sisir Emas diaplikasikan dalam teori mitos psikologi. Dalam petikan 5, terdapat pinggan mangkuk kepunyaan makhluk halus yang menjaga danau tersebut. Apabila penduduk kampung hendak mengadakan majlis kenduri, mereka boleh meminjam pinggan mangkuk itu melalui perantaraan seorang bomoh. Kononnya bomoh itu akan membakar kemanyan di tepi danau lalu menyeru makhluk halus memohon pinjam barangan kepunyaannya. Sekiranya pinggan yang pecah tidak diganti, penduduk tidak akan mendapat meminjam dari makhluk halus itu. Berdasarkan petikan di atas, masyarakat pada masa itu terlalu bergantung kepada pemujaan makhluk halus. Hal ini jelas menunjukkan teori psikologi mampu diaplikasikan ke dalam cerita mitos Danau Sisir Emas. Kesimpulannya, penelitian terhadap mitos-mitos tempatan yang dihasilkan oleh generasi terdahulu yang masih kekal sehingga hari ini. Mitos tempatan terhasil apabila sebab-sebab tertentu, antaranya kejadian dan kuasa semula jadi. Teori mitos ternyata mampu diaplikasikan dalam cerita mitos bagi mencapai dapatan kajian yang lebih terperinci dan sistematik. Oleh itu, kita sewajarnya untuk menghayati cerita mitos di Malaysia agar tidak pupus di telan zaman. Akhir sekali, diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan dapat dikembangkan untuk mempelbagaikan lagi sudut pandang dalam dunia kesusasteraan kepada masyarakat pada masa kini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.